Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelajaran kita ni pada hari ini ialah pelajaran solah darjah 4. Pelajaran fiqh bahagian solah darjah 4. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. InsyaAllah pada petang ini kita ni belajar muka surat baru iaitu muka surat 8 tentang permasalahan dalam suci daripada najis. Okey, beberapa perkara yang berkenaan dengan suci daripada najis. Yang pertama dulu kita ni belajar, jika orang yang bersembahyang terlupa bahawa ia tidak suci daripada najis, sama ada ia tidak tahu atau ia tahu, kemudian teringat dalam sembahyangnya, maka hukumnya wajib ia mengulangi sembahyangnya itu. Artinya di sini tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala tu memberikannya ilham. Ilham ketika ia menunaikan sembahyang. Katanya, aku belum berwuduk, jadi aku masih dalam keadaan bernajis. Seperti contoh, aku terkencing tadi, jadi aku lupa berwuduk. Maka wajib ia mengulangi sembahyangnya. Kemudian yang nombor 2, jika sekiranya kita melihat ada najis di pakaian atau di badan atau di tempat orang yang sedang sembahyang, maka wajiblah kita memberitahu tentang hal itu. Jadi nombor 2 ni adalah berkenaan dengan jika kita ni nampak najis arah pakaian atau badan atau tempat sembahyang orang yang sedang bersembahyang. Kita ni sebagai orang Islam wajib menegurnya dan memberitahunya tentang ada najis di pakaian, di badan atau di tempat orang yang sedang bersembahyang. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita ni pahala yang berlipat kali ganda. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala bagi kita ni pahala? Sebab kita ni menolong orang yang sedang sembahyang itu sahkan sembahyangnya. Okey. Kemudian yang nombor 3, orang yang memegang hujung tali yang bersambung najis dengan tangannya adalah tidak sah sembahyangnya kerana ia menanggung sesuatu yang bersambung dengan najis. Tetapi jika sekiranya tali itu ditaruhnya di bawah kakinya, maka sembahyangnya adalah sah kerana ia tidak menanggungnya. Artinya di sini jika kita ni memegang tali yang bersambung dengan najis, maka hukum sembahyang kita ni adalah tidak sah. Tetapi jika kita ni pijak saja tali itu, kita ni simpan di bawah kaki, kita ni terpijak saja tali itu, maka sembahyang kita ni adalah sah kerana kita ni indah memegang tali tersebut. Okey. Yang keempat, jika orang yang sembahyang di atas yang suci, sedangkan tempat tikar itu ada najis, maka hukum sembahyangnya adalah sah kerana badannya atau pakaiannya tidak bersentuh dengan najis. Artinya di sini orang yang sembahyang di atas yang suci, artinya tikar sembahyangnya suci. Tetapi di bawah tikarnya tu ada najis, maka hukum sembahyangnya adalah sah kerana badan atau pakaiannya tidak tersentuh dengan najis. Kemudian yang kelima, sah sembahyang orang yang sedang sujud, dadanya bersentan tangan dengan najis dan tidak bersentuh di antara keduanya. Artinya di sini artinya dada kita ni sahaja menghadap ke arah najis masa kita ni sujud. Sebagai contoh, ada tiada cicak baru kita ni sadar masa kita ni sujud. Dan kita ni indah melekatkan dahi atau muka kita ni arah tahiyat tu. Dan bertentangan saja tahiyat tu dengan dada kita ni, maka sembahyang kita ni adalah sah sebab indah bersentuhan, tidak bersentuhan dengan najis atau. Okey.
Kemudian yang keenam, sah sembahyang orang yang bersembahyang bersentuh badan atau pakaiannya dengan najis yang kering kemudian bercerai, iaitu persentuhan tersebut tidak sampai qadar tamakninah kerana keadaan sedemikian adalah diampunkan oleh syarak. Nah, sebagai contoh lagi, tahi cicak yang sudah kering tercarai tiada dari badan kita ni, maka adalah sah sembahyang kita ni, okey? Kemudian yang nombor 7, sah hukumnya orang yang sembahyang jatuh ke atas pakaiannya najis yang basah kemudian dibuangnya pakaian tersebut dengan segera, iaitu dibuangnya pakaian itu dengan tangannya lalu diletakkan di tempat yang suci kerana keadaan sedemikian adalah diampunkan oleh syarak. Okey, ini adalah tajuk baru dalam muka surat 10, iaitu masuk waktu. Penerangannya ialah: 1. Masuk waktu ialah sembahyang hendaklah dilakukan di dalam waktunya menurut waktu yang ditentukan. Artinya, kita ni mesti sembahyang zuhur pada waktu zuhur, sembahyang asar pada waktu asar dan sedemikianlah. Artinya, yang nombor 2 lagi sambung. Nombor 2, zon, iaitu sangkaan. Dengan ijtihad ialah sangkaan yang dibuat setelah diperhati dan diamati-amati dengan teliti. Maka apabila diyakini atau telah berat persangkaan bahawa waktu telah masuk, dibolehkan kita bersembahyang. Baik yang demikian itu dengan perkhabaran orang yang dipercayai mahupun dengan ijtihad sendiri atau dengan sebab yang menghasilkan keyakinan seperti penunjuk jam. Artinya nombor 2 ini adalah kalau kita ni pasti sudah waktu zuhur tu wajib ia pukul 12.45. 12.45 tu masuk sudah waktu, maka kita ni sembahyang seperti kebiasaannya kan. 12.30 membawa 12.45 ke pukul 1, sembahyang zuhur sudah dijalankan. Maka wajib kita ni bersembahyang ketika kita ni yakin bahawa waktu sembahyang zuhur sudah masuk. Okey, jadi ini permasalahan kotak warna purple ataupun yang macam tadi kan yang cikgu explain, ini adalah berkenaan dengan beberapa perkara yang berkenaan dengan masuk waktu. Ini adalah permasalahan tentang masuk waktu. 1. Jika sembahyang seseorang pada sangkaan dengan ijtihadnya bahawa waktu sembahyang telah masuk, tetapi ternyata waktu sembahyang belum masuk, maka wajib ia mengulangi sembahyang tersebut. Nah, di sini katanya 12.30 masuk sudah waktu, tapi rupanya waktu zuhur 12.35, maka wajib ia sembahyang semula. Jika ia ada sembahyang qada, maka sembahyangnya itu sebagai pembayar sembahyang qadanya. Nombor 2, jika ia tidak ada qada, maka sembahyang itu sebagai sembahyang sunat sahaja. Contohnya, jika ia sembahyang subuh pada tiap-tiap hari dengan ijtihad selama sebulan, kemudian ternyata bahawa sembahyangnya pada tiap-tiap hari dalam tempoh tersebut dilakukannya sebelum masuk waktu, maka tidaklah wajib qada ke atasnya kecuali sembahyang subuh pada hari yang terakhir sekali sahaja. Kerana sembahyang subuh pada tiap-tiap hari itu dengan sendirinya sebagai pembayar qada hari sebelumnya. Artinya di sini, kalau kita niat tu ada sembahyang qada, maka sembahyang yang kita ni lakukan atau kita diulangi itu adalah sebagai pembayar sembahyang qada. Tapi kalau kita ni indah ada sembahyang qada, maka sembahyang itu adalah sembahyang sunat sahaja. InsyaAllah, itu saja pelajaran kita ni pada petang ini, dan jika ada yang tidak faham, maka bolehlah bertanya cikgu secara private atau di dalam grup ini. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.